الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu berkaitan dengan bahasa Arab Al-Quran. Baik, sementara kita memulakan pengajian ini, ada baiknya kita buat ulang kaji sedikit berkenaan dengan isim mausul. Baik, berkenaan dengan isim mausul. Okay, isim mausul ini iaitu dinamakan isim mausul yang mana diterjemahkan dengan perkataan yang. Diterjemahkan dengan perkataan yang. Yang mana isim mausul bermaksud kata nama hubung. Okay, kata nama hubung yang mana dia menghubungkan perkataan ini dengan ayat selepasnya. Dia mesti ada ayat lah. Selepas kata nama ini, dia ada dihubungkan dengan ayat selepasnya. Okay, maka dalam isim mausul ini dia dibahagikan kepada jantina dan bilangan. Dan ada satu lagi isim mausul yang tidak dibahagikan dengan jantina dan bilangan, iaitu dia lebih umum. Contohnya isim mausul yang dibahagikan dengan bilangan dan juga jantina seperti lafaz allazi. Ya, allazi digunakan untuk seorang lelaki yang. Contoh Al-Quran yang. Dia macam itu. Al-Quran allazi anzalallahu. Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi allazi ini adalah isim mausul yang mana dia menghubungkan lafaz ini dengan ayat selepasnya. Dan dia adalah digunakan untuk mensifatkan sesuatu. Mensifatkan sesuatu. Macam kita kata Al-Quran. Al-Quran, kita nak sifatkan Al-Quran yang allazi, yang anzalahu, yang telah diturunkan ia oleh Allah Ta'ala. Okey, macam tu. Maka lafaz ini allazi. Allazi digunakan untuk item ataupun perkara lelaki, jantinanya lelaki dan bilangannya satu. Itu allazi. Dan lafaz allazi ini apabila diletakkan dalam ayat, maka dia ada kedudukan tertentu. Okay, kedudukan tertentu. Maksudnya kedudukan ini sama ada kedudukan depan ke, kedudukan atas ke, atau kedudukan bawah. Ini memang kena ada lah, kena ada dalam kita punya mindset kita bila belajar bahasa Arab ni. Setiap kalimah isim apabila berada pada ayat, maka dia ada kedudukan. Okay, sama ada kedudukan depan. Kedudukan depan ini dalam istilah dipanggil marfu'. Okay, kedudukan atas mansub, istilah dia. Dan kedudukan bawah majrur. Ini istilah lah. Sebab lebih tinggi tuan-tuan dan puan-puan belajar nanti, istilah-istilah ni akan dimainkan, digunakan. Jadi, bila kita lihat kepada allazi, apa pun keadaannya, sama ada kedudukan depan atau dinamakan kedudukan marfu', allazi lafaznya sama ada pada kedudukan atas ataupun disebut sebagai mansub, allazi juga, ataupun kedudukan bawah yang dinamakan majrur allazi juga. Digunakan satu lafaz pada ketiga-tiga kedudukan. Okay, satu lafaz digunakan pada semua kedudukan. Yang dinamakan sebagai isim begini dipanggil isim mabni. Okay, isim mabni. Apa lawan mabni? Mu'rab. Isim yang berubah dan isim yang statik. Itu untuk allazi. Okay, kalau kedudukan depan contohnya dia menjadi mubtada. Yang kita belajar dah mubtada atau dia jadi khabar.
Okey. Kalau kedudukan atas, contohnya dia jadi objek. Saya melihat seseorang yang, kalau kedudukan bawah, dia ada haraf jar sebelumnya. Okay, sama juga dengan allati. Allati yang mana digunakan untuk mensifatkan satu item perempuan, bilangannya satu, kita gunakan allati. Okey, allati. Maka allati ini juga digunakan pada ketiga-tiga tempat, iaitu pada kedudukan depan marfu', kedudukan atas mansub, kedudukan bawah majrur. Juga digunakan satu lafaz sahaja, ini dinamakan sebagai mabni. Ini digunakan sebagai mabni. Baik. Seterusnya, al-lazani dan al-lazaini. Yang mana lafaz ini digunakan untuk lelaki dan bilangannya 2, maka digunakan lafaz al-lazani dengan al-lazaini. Cuma al-lazani dan al-lazaini berbeza sedikit kerana dia ada slash. Yang mana slash ini adalah penggunaannya berdasarkan kedudukan. Kita nak gunakan yang mana lafaz yang telah di-slashkan ini, iaitu berdasarkan kedudukannya. Seperti kalau kita katakan kedudukan depan atau marfu' digunakan untuk al-lazani sahaja. Maksudnya kalau kita nak jadikan lafaz ini sebagai subjek mubtada atau predikat khabar, maka lafaznya adalah al-lazani. Adapun kalau kita nak menggunakan lafaz al-lazaini, al-lazaini, satu al-lazani, satu al-lazaini, maka hanya kepada kedudukan mansub, kedudukan atas atau kedudukan majrur. Contoh kalau ada haraf jar, maka kita gunakan al-lazaini. Contoh dia jadi objek, maka al-lazaini. Maka lafaz ini dinamakan sebagai mu'rab. Iaitu dia tidak statik, dia berubah. Berubah berdasarkan kedudukan dalam ayat. Okay, berubah berdasarkan kedudukan perkataan ini di dalam satu ayat yang lengkap. Kemudian untuk perempuan, dua perempuan, al-latani, al-lataini. Al-latani dan al-lataini juga begitu. Dia ada slash. Dan slash ini adalah dipilih berdasarkan kedudukan di dalam ayat. Contohnya al-latani. Digunakan pada kedudukan depan sahaja. Marfu' sahaja. Okey. Adapun al-lataini digunakan pada kedudukan atas mansub atau kedudukan bawah majrur. Contohnya kalau ada haraf jar sebelumnya, maka gunalah al-lataini. Dia menjadi objek al-lataini. Dia menjadi subjek predikat al-latani. Okey, dia begitu. Dan lafaz ini dinamakan sebagai mu'rab. Baik, seterusnya bilangan ramai jantina lelaki, allazina. Bilangan ramai dan jantinanya lelaki, allazina. Ya ayyuhallazina amanu. Banyak kita jumpa allazina. Wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah Ta'ala memanggil, menyeru mereka orang yang ramai dan sifatnya adalah beriman. Sebab itu digunakan allazi. Kerana apa? Kerana nak mensifatkan jumlah yang ramai itu dengan beriman. Sebab itu kata ya ayyuhallazina amanu. Allah menyeru jumlah orang yang ramai, yang mana sifatnya beriman. Sebab itu diletakkan dengan allazi. Allazina. Kerana allazina ni diterjemahkan dengan yang, iaitu dia mensifatkan sesuatu. Maka allazina, lafaznya satu, digunakan pada ketiga-tiga kedudukan. Kedudukan depan pun allazina, kedudukan atas pun allazina, kedudukan bawah pun allazina. Kedudukan marfu' dalam bahasa Arabnya, kedudukan marfu' pun allazina, kedudukan mansub pun allazina, kedudukan majrur pun allazina. Ini dinamakan sebagai mu'rab. Baik. Seterusnya ramai perempuan.
Ustaz, Ya, tadi ada zina kalau dudukkan atas bawah semua jumlah yang ramai tu tadi kan. hmm. Isim mabni kan, bukan murad. Isim mabni. Ya, maaf. Isim mabni. Itu masih apa? Isim mabni. Saya tersilap. Okay, dan itu adalah isim mabni. Bila digunakan pada semua kedudukan, okay, tidak berubah dia, maka dinamakan isim mabni. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya untuk muannas ramai perempuan, maka lafaznya allai dan allati. Allai dan allati. Okey, slash di sini bukanlah seperti yang bilangan dua, bukan. Tetapi slash di sini adalah kita boleh pilih. Kita boleh pilih yang mana satu yang kita nak guna. Satu allai, kalau saya nak gunakan allai, saya gunakan pada kedudukan depan pun allai, pada kedudukan atas pun allai, pada kedudukan bawah pun allai. Ada sebahagian orang suka allati. Okay, pada kedudukan depan pun allati, pada kedudukan atas pun allati, pada kedudukan bawah pun allati. Maka kedua-dua ni adalah mabni. Cuma dia letakkan slash ini iaitu kita boleh buat pilihan. Okey. Maksudnya lafaz untuk perempuan ni bukan satu sahaja tetapi ada dua kat sini. Okey. Lafaz yang digunakan untuk perempuan yang ramai ini bukan hanya satu tetapi ada pilihan. Ada dua ataupun tiga. Okey, ada tiga yang saya jumpa lah lafaznya yang digunakan untuk isim mausul perempuan yang ramai. Baik. Itu berkenaan dengan isim mausul yang mana kita bahagikan dia kepada jantina dan bilangan. Okay, seterusnya yang di tengah-tengah ini juga isim mausul tetapi ia lebih umum. Kenapa lebih umum? Kerana dia tidak terikat dengan jantina dan bilangan. Sebab tu keumuman dia, umum dia tu kerana dia tidak ada keterikatan dengan jantina dan bilangan. Beza dengan lafaz yang kita gunakan tadi, itu terikat. Kalau lelaki kena guna lafaz lelaki lah. Bilangan pun kena mengikut bilangannya. Tetapi ada lagi lafaz yang mana dia tidak terikat dengan jantina dan bilangan. Maksudnya tak terikat ni bukanlah kata kita kosongkan jantina dia, tidak. Maksudnya contoh perkataan man ini boleh lelaki dan boleh perempuan. Bukan maksudnya kalau kita gunakan man, benda yang tak ada jantina mana boleh. Sesuatu benda dalam bahasa Arab mesti ada jantina dan ada bilangan. Ada jantina, perempuan lelaki dan ada bilangan. Tetapi bebas. Seorang perempuan pun boleh kita gunakan man, seorang lelaki pun boleh menggunakan man, dua perempuan pun boleh menggunakan man, dua perempuan boleh menggunakan, dua lelaki pun boleh menggunakan man, ramai perempuan boleh menggunakan man, ramai lelaki pun boleh menggunakan man. Itu maksud yang saya jelaskan. Maksudnya dia bebas. Okey, tak kata khusus lelaki guna lafaz lain, perempuan guna lafaz lain. Tidak. Lelaki dan perempuan menggunakan lafaz yang sama, man. Okay. Cuma man ini biasanya, kebiasaannya digunakan untuk manusia, ma untuk bukan manusia. Benda lah, benda-benda yang ada di sekeliling kita ni, maka menggunakan ma. Okay, itu semua isim mausul. Okay, nanti kita akan jumpa dalam Quran nanti, insya-Allah kita akan cuba lihatlah dia punya penggunaan lafaz allazi ataupun isim mausul ini. Okay. Sekarang ni kita pada bab apa? Okay, perbincangan kita sekarang ni adalah berkenaan dengan topik yang besar adalah bab fa'il. Okay. Iaitu bab yang kita bincang pada sekarang ini iaitu bab fa'il. Bila kita sebut tentang bab fa'il ini, dia merupakan suatu nama, suatu lafaz yang digunakan untuk isim. Untuk isim, yang mana isim itu merupakan pelaku kepada perbuatan. Okay, dia adalah pelaku kepada perbuatan. Contohnya dalam nota ini, kita lihat
Okay, dia lafaz isim yang menunjukkan, nombor 2, yang menunjukkan kepada pelaku kepada perbuatan. Okay. Untuk jadi fa'il ni dia kena ada fi'il dulu. Okay, dia ada fi'il, barulah ada fa'il. Okay. Jadi macam mana nak kenal fa'il ini? Iaitu dia, satu, dia adalah isim marfu'. Saya sebut isim marfu' tadi kan. Marfu', mansub, majrur. Marfu' maksudnya kedudukan depan. Kedudukan depan. Yang didahului oleh fi'il, fi'il maklum. Maklum ni saya dah jelaskan pada pengajian yang lepas. Lawannya adalah majhul. Majhul. Okey, majhul. Okay, satu, maklum, diketahui. Apa maksud maklum? Diketahui. Diketahui fa'il dia. Majhul, tidak diketahui fa'ilnya. Sebagai contoh, jam saya dicuri oleh dia. Kita tahulah siapa yang mencuri jam tu. Tetapi jam saya dicuri. Itu dia panggil majhul. Siapa curi tak tahu. Masuk-masuk dalam bilik dah tak ada. So itu dia panggil fi'il majhul. Baik. Kemudian fi'il kekal dalam keadaan mufrad walau pelakunya ramai. Okay, ini perbincangan kita di sini. Iaitu kalau ayat itu ayat yang dimulakan dengan fi'il. Okay, nombor 3 ni iaitu ayat yang dimulakan dengan fi'il. Okay, dimulakan dengan fi'il. Okay, iaitu dia menggunakan keadaan mufrad walau pelaku ramai. Kalau kalimah itu digunakan pada kalau ayat itu dimulakan dengan fi'il, maka kita akan menggunakan fi'il yang ini sahaja. Saya padam dulu. Okay, kita akan guna fi'il yang ini. Kalau fi'il, contoh dalam ayat tu fi'il tu duduk depan-depan sekali. Okey. Maka kita akan guna yang ini untuk lelaki. Kalau fi'il mudhari', yang ini digunakan untuk lelaki. Kalau fi'il madhi, walaupun ramai pun pelaku dia pun tak apa. Katakan jalasa, yajlisu. Jalasa maksudnya duduk. Jalasa, yajlisu. Duduk. Maksudnya, perkataan ini mula-mula sekali dalam ayat, maka berapa pelaku pun dia menggunakan lafaz ini. Muhammad, Zaid, okay, Abu Bakar, okay, siapa-siapa lagi lah. Sampai 100 orang pun, kalau kalimah fi'il itu berada di depan, maka kita guna lafaz yang seorang lelaki yang melakukan. Okay, kalau katakan perbuatan itu diletakkan, kalimah perbuatan itu diletakkan awal pada ayat, untuk perempuan yang melakukan perbuatan, suatu perbuatan, maka dia digunakan lafaz ini dan lafaz ini. Kalau fi'il madhi guna lafaz ini, fi'il mudhari' lafaz ini. Walaupun 100 perempuan yang duduk, contohlah jalasat, tajlisu. Jalasat untuk fi'il madhi telah duduk, tajlisu untuk fi'il mudhari'. Kata 100 orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka kita menggunakan lafaz ini. Okey, itu maksud dia menggunakan lafaz lelaki mufrad untuk fa'il yang ramai. Sebab apa? Kerana dia berada di awal ayat. Tetapi kalau dia berada di tengah ayat, kita dah sebut dah nama orang, Muhammad, Zaid, Abu Bakar, Salim, Razak, siapa-siapa lagi lah. Kita sebut nama-nama orang yang duduk, maka kalau kita gunakan fi'il mudhari', kita akan gunakan yang ini. Yang ini dan yang ini. Ada beza. Dia beza pada peletakan. Kalau kita letak isim dahulu, kemudian baru fi'il, kalau isim itu kita letakkan ramai, maka ini yang kita gunakan. Lafaz ini. Okay, bersama dengan perempuan. Kalau kita letak nama perempuan yang ramai, 3 ke atas nama perempuan yang duduk, maka kita akan guna lafaz ini dan lafaz ini. Tak boleh guna lafaz yang
Yang ni digunakan apabila dia mula-mula diletakkan pada ayat. Ya betul? Dia mula-mula diletakkan pada ayat baru kita nyatakan pelaku dia. Maka lafaz ini digunakan. Lafaz ini digunakan. Tak apa, nanti kita lihat kalau ada contoh. Sama jika fa'il mu'annas maka fi'ilnya akan bertukar kepada mu'annas. Macam tadilah. Kalau lelaki gunakan lafaz lelaki, perempuan menggunakan lafaz perempuan. Baik. Dua cara mencari fa'il. Silap mencari fa'il lah. Iaitu cari isim marfu'. Cari isim yang kedudukan depan ataupun berbaris depan. Selepas fi'il maklum. Sebelumnya itu ada fi'il maklum. Fa'il yang disebut dengan nyata. Fa'il yang disebut dengan nyata ni adalah contohnya kita katakan jalasa Muhammadun. Jalasa Muhammadun. Muhammadun ni dipanggil fa'il yang nyata. Jelas nampak. Okay. Ini melibatkan fi'il yang berdomirnya huwa dan dia. Yang tadilah yang saya sebutkan tadi. Ini hanya melibatkan fi'il yang domirnya huwa dan dia. Yang inilah yang saya sebutkan tadi. Yang ini. Yang ini. Domirnya yang fa'ilnya huwa dan dia. Itu konsep dia. Nanti kita lihat dalam contoh. Okey. Cari dhamir yang tersembunyi. Yang nombor 2 adalah cari dhamir yang tersembunyi sebenar pada fi'il maklum. Ini melibatkan semua dhamir. Contohlah kita katakan contoh kita buat ayat. Tadi jalasa Muhammad. Kita katakan Muhammadun jalasa telah duduk ala kursi, di atas kursi. Okay. Muhammad telah duduk di atas suatu kursi. Macam mana jatuh? Muhammad dia duduk di atas suatu kursi. Kursi mana? Tak dinyatakan. Okay, jadi Muhammad ini, kalau kita belajar sebelum ni dipanggil, ini adalah subjek lah, mubtada. Okay, jalasa fi'il madhi. Okey, setiap fi'il madhi mesti ada pelaku. Mana pelaku dia? Dia fi'il madhi. Walaupun kita tahu jalasa ni yang melakukan perbuatan jalasa adalah Muhammad, tapi Muhammad tak boleh dikatakan sebagai pelaku. Sebab apa? Kerana Muhammad disebut dahulu. Habis mana pelaku dia? Ni dipanggil dhamir yang tersembunyi. Ada huwa di dalamnya. Dia merujuk kepada Muhammad. Ini panggil dhamir yang tersembunyi. Kalau macam tadi, jalasa Muhammadun ala kursi, yang ini dia panggil fa'il yang jelas. Jalasa Muhammadun ala kursi. Sama je maksud dia. Tetapi kedudukan peletakan fi'il itu berbeza. Yang ini diletakkan kat depan. Jalasa Muhammadun ala kursi. Yang ini dipanggil fa'il nyata. Fa'il yang nyata. Habis yang ni macam mana pula? Muhammadun jalasa ala kursi. Muhammad letak dulu. Jadi Muhammad ini dipanggil mubtada. Subjek. Jalasa fi'il madhi. Siapa pelaku dia? Huwa. Dia panggil dhamir yang tersembunyi di atas kursi. Maka fi'il madhi dan juga pelakunya ini yang kita dah belajar sebelumnya dipanggil jumlah fi'liyah. Dia menjadi khabar predikat kepada mubtada Muhammad. Okey, itu beza. Beza peletakan dia. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia boleh dua-dua. Fi'il depan pun boleh, fi'il belakang pun boleh, tetapi kedudukannya akan berubah. Okay, dalam bahasa Melayu tak. Bahasa Melayu satu je.
Muhammad telah duduk di atas kursi. Itu saja. Kita tak sebut telah duduk oleh Muhammad atas kursi. Dan sebenarnya tidak ada susunan grammar begitu. Ustaz nak tanya, tadi Ustaz cakap, okey yang ni PMRD ni, Muhammadun jalasa ala kursi. Tadi PMRD kan? PMRD. Jadi kalau tadi Ustaz cakap kalau 100 orang pun gunakan susunan ayat yang sama ke? Kalau contoh, kalau kita nak sebut yang Muhammad ni ramai, maksudnya yang di depan ni ramai, contohlah kita kata Muhammadun wa Aliyun, ya, kita tulis hitam. Okay, contohnya Muhammad, bukan sahaja Muhammad, kita nak cerita kat sini, kata wa Aliyun, wa apa lagi, wa katakanlah pelajar tali apa, kalau tali pelajar talibun kan, kata taliban. Tulab, pelajar ramai, tulab, jamak. Muhammad wa tulab dan pelajar-pelajar yang lain. So di sini kita tukar jalasu. Itu kena tukar jalasu. Jalasu. Wah tu ramai lah. Sebab ramai. Muhammad dan pelajar-pelajar lain. Lebih daripada 3 orang. Jalasu. Tadi yang Ustaz cakap tadi 100 orang pun sama tu yang mana satu lah Ustaz? Kat bawah ni. Jalasa Muhammadun wa tulab. Yang ni tetap jalasa. Oh maksudnya kalau kita letak jalasa Muhammadun wa talibun, right? Ala kursiyun. Dia beza. Kalau kita letakkan isim dahulu, contoh Muhammad wa tulab, maka kita kena ubah jadi jalasu. Jalasu telah duduk mereka itu ala kursi. Tetapi kalau ayat yang bawah ni, jalasa Muhammadun wa tullabu, tetap menggunakan jalasa. Sebab apa kita tetap menggunakan jalasa? Kerana fa'ilnya itu telah nyata. Jelas. Fa'il itu ada Muhammad dan tullab. So jalasa ni kita akan tetap menggunakan lafaz jalasa saja. Tak ada ubah-ubah apa. Tetapi bila kita ayat yang ke atas ni, sebab oleh kerana kita dah bincang ramai, Muhammad, pelajar, ramai pelajar, so fi'il yang kita akan gunakan pun kena sebanding dengan apa yang ada di depan. Yang atas tu fa'il, yang bawah tu fi'il. Okey, yang atas ni dipanggil jumlah ismiyah. Okey. Jumlah ismiyah, so dia ada mubtada dan dia ada khabar. Okey, ismiyah. Yang atas ni Muhammadun wa tullabu jalasu. Okey, ini dia panggil jumlah ismiyah. Jadi fi'il dia ini, fi'il yang ada, fi'il jalasu ini, dia kena sebanding dengan mubtada tersebut. Okay. Dia beza dengan yang bawah. Yang bawah ni jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ni dia kena guna satu lafaz fi'il yang dilakukan oleh seorang, kemudian fa'il dia ramai pun tak kisah. Okay, fa'il dia ramai pun tak kisah. Tadi Ustaz tulis kat situ jumlah fi'liyah yang atas tu. Yang atas tu tadi Ustaz cakap pula isimiyah. Okey, saya kata tadi jumlah fi'liyah ini hanya pada jalasa sahaja. Oh, okey. Dia panggil khabar fi'li, khabar jumlah fi'liyah. Ini fi'liyah, tapi kalau ambil pada Muhammadun jalasa tu jadi ismiyah. Ya, betul. Okay. Kalau ambil daripada Muhammadun jalasa ala kursi itu jumlah ismiyah. Cuma ambil pada jalasa sahaja, itu dipanggil jumlah fi'liyah sebagai khabar kepada Muhammad. Okey. Yang bawah tu fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Seluruhnya jumlah fi'liyah. Okey, bawah tu jalasa Muhammadun ala kursi, itu fi'il jumlah fi'liyah. Tapi kalau ramai pun Muhammadun wa talibun ala kursiyun pun gunakan ayat yang sama jalasa. Jalasa sahaja. Okey, boleh? Okey, insya-Allah. Okey, baik. Maka yang jalasu tadi, jalasu dengan jalasa tadi, kenapa saya buat contoh begini?
kerana ada fa'il yang mana dia tersembunyi. Okey, dia tersembunyi. Macam tadilah jalasa ni apa fa'il dia tersembunyi, huwa merujuk kepada Muhammad. Tetapi kalau kita katakan Muhammad wa tullab, Muhammad dan para pelajar, ramai, lebih daripada 3 orang, maka kita menggunakan jalasu. Lafaz jalasu. Kerana apa? Mana fa'il jalasu? Ada hum merujuk kepada tadilah Muhammad dan juga pelajar. Jadi dia kena sebandinglah antara mubtada dan khabar. Adapun jumlah fi'liyah tadi yang kita letakkan fi'il dahulu, iaitu kalau kita gunakan lafaz jalasa Muhammad. Tapi kalau kita nak katakan ramai yang melakukan perkataan fi'il duduk jalasa ini, maka tetap menggunakan jalasa. Itu beza antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oh, Ustaz nak tanya. Sorry. Tadi yang Ustaz cakap ada domain yang tersembunyi iaitu home Ya. Ya, Home. jalasu. Bukan dia dah letak jalasu tu, wow tu dah ganti banyak ke? Okey, jalasu ini ada sebahagian kalau kita belajar dalam grammar, ada sebahagian ulama yang mengatakan jalasu waw ini adalah fa'il dia. Adalah pelaku dia. Okey, merujuk kepada Tulab dan Muhammad. Tetapi ada sebahagian yang lain, mereka ulama yang lain mereka mengatakan jalasu ini waw ini memang menunjukkan ramai. Okey, memang waw ini menunjukkan ramai. Dan pelaku dia adalah dhamir hum. Ada juga yang begitu. Okay, yang begitu. Jadi dia ada dua pandangan lah dalam bab ini. Cuma saya ambil hum ini sebagai, sebenarnya saya pun pegang dengan waw ini sebagai pelaku. Cuma untuk kita praktiskan apa yang ditulis dalam nota ni, maksudnya cari dhamir yang tersembunyi, okay, maka saya pun sebutlah hum ini adalah dhamir yang tersembunyi yang menunjukkan pelaku kepada perkataan jalasu. Okay. Tapi memang ada pandangan yang mengatakan waw ini sebagai pelaku. Tak payah tentang dhamir pun. Hum. Jadi waw perkataan jalasa dan juga waw ini sebagai pelaku dan juga fa'il. Memang saya pun pegang begitu juga. Tapi oleh kerana kita nak mempraktiskan apa yang ada dalam nota ni, kita cari dhamir yang tersembunyi, maka saya gunakan hum lah kat sini untuk menunjukkan ada dhamir yang melakukan perbuatan duduk. Baik. Kita masuk kepada fa'il hum dengan tanda waw alif. Okey, muka surat 139. Okey, fa'il dia hum dengan tanda waw alif. Kalau saya pegang waw sajalah sebagai fa'il. Okey, tetapi di sini digunakan hum. Maksudnya dia menggunakan dhamir yang ada dalam fi'il tersebut. Ja'al. Kita lihat kepada auzubillahi minasyaitonirrajim allazina ja'alul qur'ana idin. Okey, orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu terbahagi. Okey. Baik, kita lihat di sini dahulu lafaz allazina. Maka lafaz allazi seperti mana yang kita telah ulang kaji tadi, dia adalah isim mausul. Isim mausul ini dia terjemahkan dengan orang yang. Okey. Dia terjemahkan dengan orang yang. Jadi sifat orang ini apa? Menjadikan Al-Quran itu terbahagi. Okey. Itu sebahagiannya mengatakan mereka yang beriman sebahagian dan mereka kufur sebahagian yang lain. Dalam 30 juzuk itu, sebahagiannya dia beriman, sebahagiannya dia telah kufurkan. Itu tentang allazi. Jadi sifat allazi ini, sifat orang ini iaitu menjadikan Al-Quran itu terbahagi. Baik. Kemudian kita lihat di sini isim mausul allazi, kalau berhenti sampai sini dia tidak akan kita faham tentang allazi. Sebab itu namanya isim mausul. Kata nama hubung mesti dihubungkan dalam ayat yang selepasnya.
Ja'alu Qur'ana idin, itu adalah sifat kepada allazi. Jadi ja'alu di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Okay, kalau kita lihat di sini dia tidak boleh menggunakan jumlah fi'liyah lah. Sebab apa? Digunakan ja'alu menjadikan, maka waw ini ataupun ada dhamir hum. Yang ada dua lah pandangan. Waw ini sebagai fa'il ataupun hum sebagai fa'il. Pilih-pilihlah atau Jadi fa'il hum ini kembali kepada allazina. Sebab allazina ini digunakan untuk lelaki, jumlahnya ramai. Okay, jumlahnya ramai. So digunakan fi'il juga. Fi'il okay, fi'il yang dilakukan oleh lelaki dan jumlah yang melakukan perbuatan fi'il ini juga ramai. Kena sebanding. Allazina ja'alu. Tak boleh allazina ja'ala. Tak boleh. Okay, bila dah datangkan perkataan isim, maka fi'il dia perlu kepada apa panggil simbol ataupun huruf-huruf yang menunjukkan sebanding dengan isim sebelumnya. Kalau allazina digunakan untuk lelaki ramai, maka pada fi'il ini juga perlu ada huruf yang menunjukkan ramai. Okey, menunjukkan ramai. Ja'alu. Okey, mereka menjadikan apa? Al-Qur'ana. Baik, Al-Qur'ana kenapa baca bagi atas? Kita dah tahu ja'alu fi'il madhi. Setiap fi'il adanya pelaku, pelakunya hum ataupun waw. Sama ada dua-dua. Okey. Bila menjadikan, maka perlu kepada objek. Saya menjadikan apa yang awak jadikan? Allah Ta'ala menjadikan apa yang Allah Ta'ala jadikan? Maka perlu kepada objek. Maka objek di sini Al-Qur'ana. Al-Qur'ana tu sebab tu dibaca dengan baris atas. Dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa maf'ulun bih ni? Kita dah bincang dah minggu lepas pada tajuk dia. Kan pelajaran 19 fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni objek. Okay, objek yang mana perbuatan itu kena pada dia. Maksudnya Al-Quran ini telah mereka jadikan, okay, itu Al-Quran ini sebagai objek. Okay, dijadikan apa Al-Quran ini? Idhina. Idhina terbahagi. Okay. Sekejap. Okey, allazina ja'alul Qur'ana idina. Okey, idina ini adalah lafaz isim yang mana belakang tu ada ya dan nun. Okay. Ya dan nun ini adalah jamak muzakkar salim. Inilah. Okey. Kenapa digunakan tak baca iduna tetapi baca idina? Okey, dia baca yang ini. Kerana idina ini adalah maf'ulun bih yang kedua. Okey, maf'ulun bih yang kedua. Objek yang kedua. Okey, ni pertama. Al-Qur'ana ni pertama baca banyak bagi atas kerana lafaz mufrad. Idina dibacakan dengan ya nun sebab apa? Jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim. Sebab itu dia kata terbahagi. Okey. Lepas tu baca idina. Boleh? Jadi dalam bahasa Arab bila ada fi'il yang perlu kepada objek,
Okey, biasanya satu objek. Biasa yang banyak kita jumpa adalah satu objek. Satu maf'ulun bih. Tetapi ada ayat yang lain, ada ayat dalam Al-Quran ataupun dalam teks bahasa Arab, ada dua maf'ulun bih. Ada dua objek. Dan ada 3 objek pun ada. Paling banyak 4 objek. Okey, 4 maf'ulun bih. Tapi 4 ni pun jarang dijumpai. 3 pun dah jarang. Yang biasa jumpa adalah 1, yang tu paling banyak lah. 2 juga banyak, tapi tak sebanyak 1. 3 ada juga tapi terlalu jarang lah. 4 lagi lah tak jumpa. Ada tapi susah untuk jumpa maf'ulun bih. Okey, jadi allazina ja'alul Qur'ana idin, orang yang apa sifat mereka ni? Ja'alu, menjadikan Al-Quran idina, terbahagi, iaitu beriman sebahagian dan kufur sebahagian yang lain. Okay, boleh? Ustaz nak tanya, Al-Quran tu nun baris atas kan? Ya. Okey, yang dua idina tu pun ikut dia nun atas kan? Ya. Dekat jamak salim ni ada dua, wana dengan yana. Kenapa tak wana? Okey, okey, tadi Al-Quran ni dia baca baris atas kerana dia maf'ulun bih. Okey, jadi Quran ini kenapa kita nampak saya sebut tadi baris atas ini sebagai tanda kedudukannya atas sebab dia adalah isim mufrad. Okey, mufrad. Okey, isim mufrad. So isim mufrad ni ditandai dengan baris. Maksudnya kalau baris atas, kalau kedudukan atas dia sebagai objek, nampak baris atas dia. Kalau dia sebagai contohnya lah sebagai subjek mubtada, nampak baris depan dia. Okey. Kalau sebelumnya ada haraf jar, dia berbaris bawah, kedudukan bawah, nampak baris bawah dia. Tapi untuk lafaz idina ini dia walaupun nun baris atas, tetapi bukan nun baris atas ni sebagai tanda dia, iaitu ya nun sebagai tanda dia. Ya dan nun ini sebagai tanda dia pada kedudukan atas. Pada kedudukan atas. Sebab apa kedudukan atas? Kerana dia adalah maf'ulun bih yang kedua. Maf'ulun bih yang kedua. Maksudnya objek yang kedua. Mereka menjadikan, apa yang mereka jadikan? Kepada apa yang mereka jadikan? Al-Quran. Okey, mereka menjadikan Al-Quran ini idina, terbahagi. Okey, jadi terbahagi ini sebagai maf'ulun bih yang kedua. Okey, lafaz idina ini adalah dinamakan jamak muzakkar salim. Okey, apabila digunakan jamak muzakkar salim, maka kita kena ada dua pilihan, sama ada iduna ataupun idina. Okey, sama ada iduna ataupun idina. Okey, maka iduna tak boleh sebab iduna waw dan nun adalah untuk kedudukan depan sahaja. Idina adalah pada kedudukan atas, mansub atau bawah. Okey, tak boleh kedudukan bawah sebab kedudukan bawah ni perlu kepada haraf jar sebelumnya. Tak ada haraf jar. Ataupun perlu dia ini sebagai maf'ulun bih. Tak boleh maf'ulun bih kerana Al-Quran ini ada alif lam sebelumnya. So idina ini adalah pada kedudukan atas, mansub. Sebab apa? Kerana dia adalah maf'ulun bih yang kedua. Sebab itu kena baca idina. Bukan tanda dia ada pada nun bukan. Ada kedudukan bawah dia ya dan nun. Okey, tak boleh samakan dengan Al-Quran. Al-Quran tandanya dengan baris. Kalau idina tandanya dengan huruf ya dan nun. Okay. Jadi Ustaz ya. Ya. Kedua-duanya baris atas untuk maf'ulun bih. Ya, betul. Okey. Dan baris atas, Okey. idina baris atas. Dua-duanya maf'ulun bih kena baris atas. Begitu. Okey. Maf'ulun bih kedudukan atas. Okey. Ya. Kedudukan atas maf'ulun bih, betul. Kedudukan atas. Okey, kedudukan atas. Tetapi kedudukan atas ini, okey, apakah yang menunjukkan tanda kedudukan atas ini?
Okey, terbahagi kepada dua. Tanda kedudukan atas. Okey, pertama dengan baris. Baris ya. Satu lagi dengan huruf. Huruf. Okey. Maka dengan baris ini, dengan baris ini yang kita nampak kedudukan atas dengan baris seperti Al-Qur'ana. Al-Qur'ana ni baris atas ini sebagai tanda dia kedudukan atas. Sebab apa? Kerana dia adalah isim mufrad. Mufrad. Okey. Untuk idina ini kedudukan atas juga sebab dia menjadi maf'ulun bih yang kedua. Tetapi dia bukan ditentukan dengan baris, dia ditentukan dengan huruf. Sebab apa? Jamak muzakkar salim. Salim. Okey ya. Okey, muzakkar salim. Salim ya. Okey, boleh? Tu dua tu. Lagi satu Ustaz. Ustaz kata Al-Qur'ana Ya. ialah isim mufrad. Boleh kita kata tak isim ma'rifah? Isim makrifah sebab ada alif lam. Alif lam. Boleh ke? Kalau kita lihat daripada alif lam memang dia isim makrifah. Boleh, dua-dua kita boleh. Ya. Bukan Tetapi pada sudut yang berbeza. Ya. Contoh kalau kita nak katakan Quran ini isim makrifah ke kata nama am ke kata nama khas, dia adalah kata nama khas sebab ada alif lam isim Alif makrifah. lam. Okey. Kita nak katakan dari sudut jumlah dia, bilangan dia, Quran ni berapa? Satu ke, dua ke, banyak. Quran ni satu. Lafaz dia. Okey, isim mufrad. Dia tengok daripada sudut yang berbeza lah. Okey. Satu. Okey. Okay. Jadi idina ni adalah jamak muzakkar salim. Dia berada pada objek maf'ulun bih, maka kedudukannya atas. Apa yang menunjukkan kedudukan atas ini adalah huruf dia. Macam mana huruf dia? Kat belakang ni ada ya dan nun, bukan waw dan nun. Okey, boleh? Baik. Fa'il hunna dengan tanda nun di hujung fi'il madhi. Baik. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Tidaklah ummahatuhum ibu-ibu mereka melainkan perempuan-perempuan yang telah melahirkan mereka. Sini pun ada allai ya, isim mausul. In kalau tuan-tuan berjumpa lafaz in kemudian datangnya illah, in ini adalah nafi. Haraf nafi. Tak ada dalam diagram yang kita belajar. Okey. Jadi in kemudian ada illah, maka dia adalah haraf nafi. Tetapi kalau tidak ada illah, dia haraf taukid. Ini ada dua. Satu haraf nafi, yang kedua adalah taukid. Apa maksud taukid? Iaitu penegasan. Sesungguhnya. Tetapi bila ada illah, maka dia haraf nafi, dia bukan haraf taukid. Sebab itulah tidak. Dilepaskan tidak. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Haraf taukid bukan dia ada sabdu. Inna. Ya, betul. Dia ada inna dan dia ada anna, tetapi untuk in pun haraf taukid. Dia panggil haraf taukid khafifah. Yang inna dan anna tu dia panggil haraf taukid saqilah. Okey, dia panggil haraf taukid khafifah. Maksudnya haraf taukid yang mana tidak ada syaddah. Okey, tapi cuma dalam buku teks kita ni tak dibincangkan tentang haraf taukid in. Wallahu alam, mungkin bahasa Arab yang peringkat tinggi dia ada bincang kot. Okey. Jadi dia cuba haraf nafi lah sebab ada illah. Okey. Baik, bila kita lihat kalimah ini ummahatuhum illallai waladnahum, kita nak kelaskan ayat ini ayat apa? Ayat ismiyah ke, ayat fi'liyah ke, ayat syibih jumlah. Maka perlu lihat kepada permulaan ayat ini sama ada dimulakan dengan isim, dimulakan dengan fi'il ke, dimulakan dengan haraf jar, dimulakan dengan zaraf. Makan. Boleh cek yang ini. Okay. Baik. In tak termasuk.
Ummahatuhum. Ummahatuhum adalah lafaz. Ummahatuhum merupakan lafaz isim. Macam mana kita tahu ummahatu? Daripada perkataan ummu, ibu. Kalau seorang ibu, ummun, seorang ibu. Tapi kalau ramai, ummahatu. Lafaz ni apa? Jadilah jamak muannas salim. Yang ini. Jamak muannas salim. Ada alif dan ta kat belakang. Boleh baca tu dan boleh baca tin. Boleh baca tu baris depan ataupun baca baris bawah ti. Tapi kenapa baca baris depan dekat sini? Kenapa baca baris depan? Kerana kalau kita lihat kalimah ini adalah kalimah isim. Okey, dia adalah dimulakan dengan isim iaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini tuan-tuan dan puan-puan mesti cari mubtada, mesti cari khabar. Okay. Dan mubtada dia mesti keadaan marfu'. Keadaannya marfu', kedudukannya marfu'. Baik. Kita lihat di sini ummahatu. Okey, ummahatu baca bagi depan. Sebab apa? Kerana dia adalah mubtada, subjek. Okey, mubtada adalah subjek. Baik. Sah tak dia jadi mubtada? Okey, sebelum ni saya pernah sebut. Untuk kita nak faham tentang mubtada ini ada 6 perkara yang kita kena tahu. Isim apakah dia? Okey, untuk jadi mubtada kena isim makrifah. Macam tu Haji tanya tadilah. Alif lam tu Al-Quran tu boleh tak kata isim makrifah? Ya, boleh. Okay, tapi Al-Quran tadi tak bolehlah dijadikan sebagai mubtada. Sebab apa? Kerana Al-Quran itu sudah dijadikan sebagai maf'ulun bih. Sebab tu baca baris atas. Okey, ummahatu di sini boleh tak dijadikan mubtada? Kita katakan salah satu syaratnya sudah cukup iaitu marfu'. Yang kedua adalah kena tengok adakah lafaz ini isim makrifah. Isim makrifah saya dah sebut iaitu dhamir adalah isim makrifah. Isim mausul, isim makrifah. Isim isyarah makrifah. Isim ada alif lam, isim makrifah. Isim alam. Apa maksud isim alam? Nama orang. Muhammad, Zaid, Allah. Okay. Kemudian satu lagi sandar. Sandar kepada salah satu daripada yang di atas. Okay. Ini semua isim yang boleh dijadikan mubtada. Jadi ummahatuhum boleh dijadikan mubtada sebab apa? Kerana sandar. Kerana sandar kepada perkataan yang di atas. Salah satu daripada yang di atas. Apa disandar? Dhamir. Oleh kerana dhamir ini adalah isim makrifah, maka bila ummahatu menyandarkan kepada hum, maka ummahatu ini juga adalah isim makrifah dan dia adalah mubtada. Maksudnya, dalam ayat ini Allah Ta'ala nak menceritakan tentang ibu-ibu kepada para suami. Okay. Ini ayat ini berkenaan dengan zihar lah, yang menyerupakan belakang isteri kepada belakang ibu. Jadi Allah Ta'ala nak katakan ummahatuhum, ibu-ibu mereka itu tidaklah ibu-ibu mereka itu melainkan. Okay. Melainkan allai. Allai ini isim mausul. Okey. Allai tadi kita dah bincang dah. Okey, dia adalah isim mausul untuk ramai perempuan. Allai. Okey, apa kedudukan dia? Kedudukan dia di sini adalah khabar. Khabar kepada ummahat. Dia adalah marfu'. Khabar ini
Apa yang tuan-tuan dan puan-puan kena ingat dulu yang kita belajar, iaitu ada 3. Satu, khabar mufrad. Okay. Kalau tak ingat, cuba tengok video balik. Khabar jumlah. Nombor 3, khabar syibih jumlah. Sangat penting ini. Syibih jumlah. Okay, kalau al-la'i ini, khabar apakah dia? Dia panggil khabar mufrad. Apa maksud khabar mufrad? Satu kalimah isim, al-la'i ini satu kalimah isim sudah cukup untuk menjelaskan tentang ummahat. Satu kalimah ini sudah cukup untuk menjelaskan tentang ummahat. Okay, tidaklah ibu-ibu mereka itu, ibu-ibu mereka melainkan wanita-wanita yang. Tapi saya dah sebut tadi, bila kita bincang tentang isim mausul, kita tak boleh stop pada al-la'i. Walaupun saya katakan al-la'i ini satu lafaz isim sudah cukup untuk menjelaskan ummahat kerana dia termasuk dalam khabar mufrad. Khabar mufrad ini satu kalimah isim sudah cukup untuk menjelaskan tentang mubtada. Tetapi untuk isim mausul jangan berhenti di sini. Sebab apa? Bila kita sebut isim mausul, kata nama hubung mesti dihubungkan dengan suatu ayat. Okay. Melainkan wanita-wanita yang waladnahum, yang telah melahirkan mereka. Jadi waladnahum ini merupakan sifat kepada allati. Sifat kepada Allah. Sebab itu dia terjemahkan dengan melainkan mereka itu ataupun melainkan Allahi, wanita-wanita itu yang waladnahum, yang telah melahirkan mereka. Okey. Itu maksudnya. Jadi waladnahum ini adalah fi'il madhi. Okey, macam mana nak kenal fi'il madhi ini? Tuan-tuan dan puan-puan lihat. Lafaz waladna ni ada perkataan na di belakang dan sebelum dia mati. Ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Antaranya lah cara kita nak melihat fi'il madhi. Lihat ada huruf na di belakang dan sebelum na ini mati. Huruf mati. Maka dia adalah fi'il madhi yang dilakukan oleh ramai wanita. Okey, yang dilakukan oleh ramai wanita. Waladnahum. So dia ada dhamir hunna di sini. Dia merujuk kepada siapa? Kepada Allahi. Okey, melahirkan siapa? Melahirkan mereka. Ini dhamir muttasil. Setiap dhamir muttasil bila berhubung dengan fi'il, dia adalah objek. Dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih, objek. Melahirkan siapa? Melahirkan mereka. Okey, jadi para ibu ini adalah tidak lain tidak bukan wanita-wanita yang telah melahirkan mereka. Jadi lainlah antara ibu dengan isteri. Okay, ada soalan? Okay. Cuma apa yang kita kena faham di sini, untuk kita analisis ayat ini, pertama kita kena cek dahulu jumlah dia. Okay. Ayat ini ayat apa? Ismiyah ke ayat fi'liyah? Itu yang pertama. Ataupun ayat syibih jumlah. Okay, kalau kita dah tetapkan dia adalah jumlah ismiyah, so kita kena cari mubtada dan khabar. Itu yang paling penting sekali. Bila dah jumpa mubtada, okay, ummahatuhum. Okay, kita lihat syarat mubtada tu apa. Jadi adalah isim marfu'. Okay, dia nampaklah bagi depan. Okay. Yang kedua, daripada kategori yang mana satu? Dhamir ke, isim mausul ke, isim isyarah ke, isim alif lam ke, isim alam ke, ataupun sandar kepada salah satu daripada yang di atas. Ini sandar kepada yang di atas. So dia adalah mubtada. Maksudnya subjek perbincangan dalam ayat ini berkenaan dengan isteri-isteri ataupun ibu-ibu suami. Okey, ibu-ibu kepada para suami. Okey. Apa lagi yang dikatakan di sini pada khabarnya allahi. Allahi ini satu kalimah allahi ini sudah cukup untuk dijadikan khabar. Okey.
maka dipanggil khabar mufrad. Satu lafaz isim yang dijadikan sebagai khabar kepada mubtada. Jadi isim mausul ini kita tak boleh berhenti di situ kerana apa? Kerana isim mausul bila kita sebut isim mausul, dia mesti dihubungkan dengan suatu ayat. Jadi dihubungkan dengan apa? Waladnahum. Okay, yang telah melahirkan mereka. Jadi waladnahum ini dihubungkan dengan allahi. Okey, dihubungkan dengan allahi. Okey, boleh? Jadi waladnahum ini adalah lafaz fi'il madhi. Lafaz fi'il madhi, macam mana nak kenal fi'il madhi? Salah satunya adalah kita melihat ada huruf na. Sebelum na tu ada huruf yang mati sebelum na. Waladnahum. Ini menunjukkan kepada kita ramai yang melakukan perbuatan melahirkan. Yang satu lagi, in dengan illah, tuan-tuan kena ingat apabila dalam susunan perkataan Arab ini, apabila didatangkan nafi dahulu, okey, didatangkan lafaz nafi dahulu, in ini, kemudian didatangkan dengan istisna, illah. Illah ni apa? Haraf istisna. Apa maksud dia? Dia nak mengkhususkan. Dia nak mengkhususkan. Okay. Mengkhususkan apa? Mengkhususkan di sini iaitu mengkhususkan ibu yang melahirkan mereka. Okay. Maksudnya satu sifat yang khusus kepada emak ini, iaitu ibu ini melahirkan para suami. Itu mengkhususkan. Sebab itu terjemah di sini tidak lain. Okay, tidak lain hanyalah. Okay, kenapa dia terjemahkan tidak lain hanyalah? Ini adalah lafaz dalam bahasa Melayu sebagai khusus. Tidak lain hanyalah. Kerana sifat melahirkan ini memang khusus untuk para ibu. Sebab itu datangkan nafi dan istisna. Okay, nafi dan istisna. Macam kita sebut la ilaha illallah lah. Bila kita datangkan nafi dahulu la ilaha illallah, maka kita telah mengkhususkan hanya Allah sahaja Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Boleh? Baik. Okay, kemudian kita lihat di sini fa'il hiya dengan tanda ta yang di hujung fi'il madhi. Baik. Wa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Okay. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Dan telah mengandung mereka itu, siapa mengandung? Ibunya. Kurhan, dengan susah payah, dalam keadaan susah payah. Wa wada'athu, dan telah melahirkan dengan keadaan susah payah. Baik. Kita lihat di sini. Okay, kalimah ini, ayat ini adalah ayat fi'liyah. Okay, ayat fi'liyah. Sebab apa? Dimulakan dengan fi'il. Hamalat ini adalah fi'il. Macam mana kita kenal fi'il? Iaitu kalau tuan-tuan jumpa lafaz yang mana ada ta yang mati di hujung, maka dia adalah fi'il madhi. Okay, ada lafaz ta yang mati, itu adalah fi'il madhi. Contoh. Okay, di sinilah. Fi'il madhi ada ta yang mati. Okay, ini fi'il madhi. Ta ni apa? Dalam bahasa Arab, kita pernah sebut itu. Kita panggil nama dia ta'nis sakinah. Ta adalah huruf ta. Huruf ta ni, ta yang terbuka ni, ta'nis. Ta'nis ni adalah perempuan. Maksudnya ta yang menunjukkan perempuan, sakinah, mati. Sakinah ni adalah mati. Okey, mati.
Mati ya. Apa yang mati? Maksudnya baris mati. Mati ya. Sakinah. Okay, mati dapat. Tak mati. Okay, ini salah satu tanda pada fi'il madi. Okay. Tak ada dah kalimah lain yang tak mati di belakang kecuali fi'il madi. Okay, dalam bahasa Arab, sakinah ni maksudnya mati. Tetapi kalau luar dalam bahasa Arab, sakinah ni maksudnya tenang. Dia maksudnya tenang, ketenangan. Sebab tu kalau ada perempuan yang bernama sakinah. Kita kata sakinah, apa je mati tak? Okay, sakinah tu bermaksud tenang. Kalau belajar dalam ilmu tasawuf, ilmu berkenaan dengan penjagaan hati, pembersihan hati, memang lafaz sakinah ni banyak digunakan. Okay, menunjukkan ketenangan kepada seseorang, seseorang hamba sakit. Cuma dalam bahasa Arab sakinah ni iaitu mati. Baik. Maka hamalat ini, fi'il ini yang mana ta tu mati, ia menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Maksudnya perbuatan ini dilakukan oleh perempuan. Okey, dapat ta yang mati. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Perempuan. Okey, perempuan. Tapi kita tahu siapa yang melakukan perbuatan ini. Memang kita tahu perbuatan ini dilakukan oleh perempuan, tapi siapakah dia? Okay, baik. Hamalathu. Okay, hu ini dhamir muttasil. Okey, menunjukkan kepada seorang lelaki. Okey, seorang lelaki. Dan apabila dhamir muttasil ini bersambung dengan fi'il, maka dia pada kedudukan objek, maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. Dia adalah kedudukan atas sebagai objek. Okay, maf'ulun bih lah nama dia. Kita pegang itu konsep dia. Bila ada dhamir muttasil bersambung dengan fi'il, dia adalah maf'ul bih, kedudukan atas, iaitu objek. Maksudnya telah mengandungkan dia. Siapa mengandung? Ummuhu, oleh ibunya. Ummuhu. Okey, ummuhu. Ummu di sini adalah fa'il. Okey, pelaku kepada hamalat. Okey, yang fa'il kepada hamalat. Telah mengandungnya. Siapa yang mengandung? Ibunya. Okey, ibunya. Kita tengok di sini ummu. Sebab tu baca dengan baris hadapan. Okey, ini jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'il ini dipanggil fa'il yang nyata. Okey, yang mana ada bagi depan. Okay, kemudian dia bersambung dengan dhamir muttasil. Okey, bersambung dengan dhamir muttasil. Okey. Apabila dhamir muttasil bersambung dengan isim, dia pada kedudukan bawah. Okey, hu ni pada kedudukan bawah. Sebab apa? Kerana dia mudhafun ilaih. Itu konsep kena peganglah. Jumpa je macam ni, memang mudhafun ilaih. Okey, kalau dia bersambung dengan kalimah isim. Okey, kalau dia bersambung dengan kalimah isim. Kalau dia bersambung dengan kalimah isim, maka ummu mudhaf, hu mudhafun ilaih. Dhamir yang nyata ini ataupun fa'il yang nyata ini sebagai mudhaf. Okey, boleh. Jadi dhamir muttasil ini bila bersambung dengan fi'il, dia jadi kedudukan atas sebagai maf'ul bih. Kalau dia bersambung dengan kalimah isim, dia menjadi mudhaf ilaih, kedudukan bawah. Kedudukan majrur ataupun bawah. Sekali kita baik istilah dia lah, istilah bahasa Arab. Okey, bagaimana keadaan ibu yang mengandungkannya kurhan. Kurhan ni maksudnya susah payah. 9 bulan dalam perut. Susahlah. Okey, kurha ini kita dapat dia baca baris atas. Okay, dia bukan maf'ul bih, tetapi dia panggil hal. Hal kita nak belajar lagi hal. Hal ini menceritakan keadaan wanita itu yang mengandungkan
anak dia. Panggil hal. Okey. Lihat di sini lah. Okey, di sini. Okey, tengok lafaz diagram ni. Yang kita katakan masuk ni kedudukan atas. Antara kedudukan atas berlaku kepada isim adalah hal. Jadi hal. Okay. Hal ini adalah menceritakan keadaan perbuatan itu. Okey, macam contohlah. Muhammad datang ke rumah saya dalam keadaan tersenyum. Jadi kita cerita Muhammad, kita cerita perbuatan dia datang, bagaimana perbuatan dia datang. Okey, perbuatan dia datang dengan keadaan tersenyum. Okey. Okey, guru itu masuk di dalam kelas dalam keadaan marah. Jadi keadaan marah itu menceritakan tentang perbuatan, menceritakan keadaan perbuatan cikgu itu ataupun guru itu masuk di dalam kelas. Macam di sini lah. Furhan ini adalah menceritakan keadaan perempuan yang mengandungkan anaknya. Macam mana? Keadaan mengandung susah payah. Okey, susah payah, alahan, sebagainya lah. Okey, itu maksudnya Furhan. Okey. Sebab maf'ul dia satu je. Hu ni maf'ul lebih dia. Mengandungkan anak dia, iaitu merujuk kepada lelaki. Oleh siapa? Oleh wanita, oleh ibunya. Macam mana dia mengandung anak tu? Kurhan. Iaitu susah payah. Okay, ini kita belum sentuh lagi tentang hal. Tapi dia panggil hal. Hal ni menceritakan tentang keadaan sesuatu perbuatan. Okay, waw ataf. Okay, wa wada'athu. Wa wada'athu. Wada'at ni maksudnya lahir. Melahirkan. Wada'at ni maksudnya letak. Maksudnya letak. Okey, meletakkan. Tapi di sini bermaksud melahirkan. Wada'at, kalau kita lihat dia fi'il apa? Ada kalimah apa? Fi'il madhi. Macam mana kita fi'il madhi? Kerana hujungnya mati. Ta itu mati. Okey, ta ini mati. Itu antara salah satu cara nak mengenal fi'il madhi. So wada'athu ni adalah fi'il madhi. Baik. Hu dhamir muttasil. Okey, dhamir muttasil dia bersambung dengan fi'il. Hu adalah dhamir muttasil bersambung dengan fi'il. Samalah. Maksudnya dhamir muttasil dia jadi maf'ulun bih, kedudukannya atas sebab dia adalah maf'ulun bih iaitu objek. Dan melahirkan anak tersebut kurhan, susah payah. Okey, persoalannya wa wada'athu ini mana fa'il dia? Wa wada'athu mana fa'il dia? Fa'il dia adalah dhamir hiya. Dhamir hiya. Okey, merujuk kepada siapa? Merujuk kepada ibu. Ini dia panggil fa'il tersembunyi. Okay, sebab apa? Setiap fi'il kena cari fa'il. Setiap fi'il kena cari fa'il. Walaupun kita faham dah, okay, mengandung anaknya oleh ibunya, okay, secara susah payah, wa wada'athu dan melahirkannya, kita tahulah melahirkannya ibu dia, tapi dalam bahasa Arab kena cari, kena nyatakan fa'ilnya. Okey, hiya ini sebagai fa'il yang tersembunyi merujuk kepada ibu dia. Kurhan iaitu samalah susah payah. Okey, susah payah. Jadi di sini dalam bahasa Arab apabila Qur'an, dua-dua Qur'an ini dalam bentuk nakirah. Okey, Qur'an ini dalam bentuk nakirah. Nakirah ni maksudnya kalimah isim ini dia tidak ada alif lam, dia ada tanwin. Kita boleh tak nak letakkan alif lam? Boleh. Al-Qurha. Al-Qurha boleh. Tetapi kalau didatangkan dalam bentuk nakirah, bermaksud kesusahan, kepayahan ibu-ibu yang mengandung ini adalah kesusahan yang berbeza. Maksudnya masa mengandung, kesusahan mengandung berbeza. Alahan, macam-macam lah. Okay. Sakit perut, sakit tulang belakang dan sebagainya.
masa melahirkan pula ada kesusahannya yang lain daripada kesusahan mengandung. Sebab itu didatangkan dalam bentuk nakirah. Tetapi kalau datangkan dalam bentuk makrifah, contohnya dikatakan wa hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha al-kurha, contoh. Okey, al-kurha. Maka al-kurha ini adalah sama dengan kesusahan mengandung. Kesusahan beranak sama dengan melahirkan, sama dengan kesusahan mengandung. Kalau diletakkan alif lam. Tetapi bila diletakkan dalam bentuk dua-duanya nakirah, dua-duanya dalam bentuk kata umum, maka kesusahan mengandung itu satu kesusahan yang wanita itu kena tanggung, ibu kena tanggung, dan begitu juga kesusahan melahirkan anak juga satu kesusahan yang lain yang ditanggung oleh para ibu. Okay? Jadi ayat ini adalah untuk memerintahkan kita ini berbuat baik kepada orang tua. Okey, berbuat baik kepada kedua orang tua. Okey. Itu maksud kepada ayat ini. Baik. Okay, seterusnya kalau ada soalan boleh tanya. Ini Ustaz nak tanya satu. Yang Ustaz kata fa'il tersembunyi yang mana satu tu? Wa wada'athu. Wa wada'athu. Okey, fi'il madhi. Maka setiap fi'il mesti ada fa'il dia. Mana fa'il dia? Tak ada dalam ni. Jadi dia, dalam ni lah ya. dia tersembunyi. Dia ada dhamir yang tersembunyi dalam wa wada'at itu sebagai fa'il dia. Hiya. Ya. Okay. Baik. Kemudian siratal ladzi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita dah bincang dah Al-Fatihah. Okay, sirat itu jalan. Orang yang alladzina, orang-orang yang an'amta, yang telah kamu beri nikmat alaihim, ke atas mereka. Okay, baik. Pertama, sirata ni adalah kalimat isim lah. Okay, isim. Jalan. Okay, sekarang ni isim ini dia tidak ada alif lam dan dia juga tidak ada tanwin. Okay, kemudian selepasnya alladzina adalah kalimah isim mausul. Isim mausul. Okay. Maka dia adalah sirat ni mudhaf, isim mausul tu mudhaf ilaih. Sirat mudhaf, sadar, jalan apa? Jalan bagi orang-orang yang alladzina isim mausul. Maka sirat mudhaf, alladzina isim mausul ni mudhafun ilaih. Kita bincang dari isim mausul tadi dalam ulang kaji. Kata nama apa? Kata nama hubung. Okey. Alladzina tadi saya sebut sebagai isim mabni kan. Yang puan telah tegur tadi, allazi saya kata mu'rab tapi sebenarnya mabni. Okey. Apa pun kedudukannya, kedudukan atas alladzina, kedudukan bawah alladzina, kedudukan atas alladzina, depan alladzina, bawah pun alladzina. Okey. Jadi di sini walaupun alladzina tapi kedudukan bawah. Sebab apa? Kerana dia mudhafun ilaih. Okey, lafaz yang disandarkan kepadanya. Siapa yang sandar? Sirat. Sirat ni mudhaf, alladzina mudhafun ilaihi, isim mausul. Maka isim mausul tadi yang saya sebut kata nama hubung, okay, yang dia tidak boleh berhenti di sini saja. Siratal ladzina. Dua kalimah ni. Okey, tetapi tidak boleh diberhentikan begitu sebab apa? Kerana alladzina kata nama hubung, dia mesti ada ayat selepas dia yang mesti dihubungkan dengan alladzina. Okey. Jalan orang-orang yang. Apa sifat orang-orang yang ni? Yang kita nak jelaskan jalan kepadanya ni. Iaitu an'amta alaihim. An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Okey, an'amta ni kalimah apa? Kalimah fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Dan tuan-tuan dan puan-puan jumpa kalimah ta berbaris, kemudian sebelumnya mati, ini adalah fi'il madhi. Jumpa ta di hujung dan sebelumnya itu mati, hurufnya mati, maka ini adalah fi'il madhi. Jadilah.
Jadi Itu anta. anta. Okey, dia adalah anta. An'amta. Daripada anta, kita buangkan an. Okey, kita letakkan ta kat belakang. Itu pun cara boleh. Boleh juga cara macam tu. Okey, an'amta yang engkau telah beri nikmat. Jadi domir, siapa yang melakukan perbuatan ini? Okey, sebahagian ulama mengatakan ta ini sudah cukup sebagai fa'il. Ataupun kalau kita nak ikut cara buku ini, iaitu ada domir anta. Okay, sebagai apa? Sebagai fa'il. Pun boleh juga. Okey. Nak kata an'amta ta ini sebagai fa'il dia pun boleh. Sebagai fa'il dia iaitu kamu. Okay, engkau yang telah beri nikmat. Okay, ataupun menggunakan cara buku ini dia letakkan fa'il anta. Dengan tanda ta pada hujung fi'il madhi. Okey, memberi nikmat kepada siapa? Alaihim. Nikmat alaihim, alai apa haraf jar. Him isim majrur. Maksudnya him ini dhamir muttasil. Pada kedudukan apa? Sebelumnya ada haraf jar, kedudukan bawah. Kedudukan majrur. Okey, ya. Baik. Okey, seterusnya. Boleh lagi? 5 minit. 4 minit boleh. Kita teruskan satu lagi. Baik. Okay, la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Okey. Tidak memudaratkan kepada kamu oleh orang-orang dhalla yang telah sesat idza tadaitum, apabila diberikan nikmat diberikan hidayah petunjuk kepada kamu. Okey. Tidak memudaratkan, tidak boleh memberi mudarat kepada kamu oleh seseorang yang telah sesat apabila telah diberikan hidayah kepada kamu, diberikan petunjuk kepada kamu. Okay, baik, di sini dipanggil fi'il. Di sini dipanggil jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah. Okey, maksudnya kena ada fi'il dan adanya fa'il. Baik, kita lihat di sini la. La ni nafi. Nafi ni maksudnya dia tidak boleh dikelaskan sebagai garis panduan kepada ayat. Kita lihat selepasnya. Yadurru. Yadurru ni adalah fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari'. Sebab itu dia panggil jumlah fi'liyah. Sebab apa? Dimulakan dengan fi'il mudhari'. Okey, yadurru. Macam mana kenal fi'il mudhari'? Iaitu ada huruf ya di awal ayat. Okey. Ya ini adalah haraf mudhara'ah. Kalau masih ingat lagi, haraf mudhara'ah. Haraf mudhara'ah inilah yang menjadikan kalimah ini fi'il mudhari'. Okey. Okey, yadurru dalam bahasa Melayu pun mudarat, yadurru memberi kemudaratan. Okey, tidak boleh memberi kemudaratan kepada siapa? Kum, kepada kamu. Okey, kum dhamir muttasil. Dhamir muttasil berada selepas fi'il, maka dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Objek lah. Objek. Kedudukan apa? Atas. Mansub. Mansub. Okey, siapa yang memberi mudarat ni? Siapa yang tak boleh memberi mudarat ni? Cari fa'il dia. Man. Man isim mausul. Dia adalah fa'il kepada yadurru. Man. Man fa'il. Fa'il ni pada kedudukan apa? Marfu'.
pada kedudukan depan marfu' tapi dia mati. Okey, dia mati, dia adalah isim mabni. Okey, dia isim mausul, dia fa'il kedudukan depan tapi dia mati baris dia betul. Tetapi habis kedudukannya apa? Kedudukannya marfu' depan. Marfu' kedudukan depan. Habis ni bagi dia mati kerana dia adalah mabni. Isim mabni. Dia akan mati selama. Kedudukan atas pun mati, kedudukan bawah pun mati, kedudukan depan pun mati. Okey, man di sini isim mausul tak boleh berhenti sampai sini. Walaupun man ini sebagai fa'il, seolah-olah kita katakan sudah cukup dah ayat ni sebab dia ada fi'il dan ada fa'il. Tetapi bila isim mausul jangan berhenti pada isim mausul. Kerana apa? Kerana isim mausul ini perlu dihubungkan man oleh seseorang yang telah sesat. Jadi orang sesat ini iaitu orang yang kafir. Orang kafir ini tak boleh memberi mudarat kepada kamu orang Muslim, kepada para sahabat Nabi. Orang Yahudi, orang Nasara juga tidak boleh memberi mudarat kepada orang mukmin. Jadi dhalla fi'il madhi. Fi'il madhi dhalla fi'il madhi dan dia ada dhamir huwa merujuk kepada man. Okey. Okey, izah tadaitum apabila kamu telah mendapat petunjuk. Izah. Isim, zaraf, zaman. Apabila. Okey, apabila ihtadaitum. Ihtadaitum. Okey, ihtadaitum. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan tum kat belakang, tum kat belakang, yang sebelumnya mati, tum kat belakang, yang kita dengar perkataan antum, maka ketahuilah dia adalah fi'il madhi. Apabila telah mendapat petunjuk, apabila diberikan petunjuk kepada kamu. Ihtadaitum ini adalah fi'il madhi. Okey, ini adalah fi'il madhi. Apabila telah kamu mendapat petunjuk. Okey, apabila kamu mendapatkan petunjuk. Maka ihtadaitum fi'il madhi, siapakah pelakunya? Pelakunya adalah dhamir antum. Okey, kamu telah mendapat petunjuk. Baik. Okey, boleh? Ada soalan? Ihtadaitum. Okey. Okey, boleh? Itu sajalah kita punya perbincangan tentang fa'il, fi'il dan fa'il. Baik, jika tak ada soalan, kita berhenti sampai sini dahulu. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir pada pagi ini untuk sama-sama kita bincang tentang ayat yang mana ada perbuatan dan adanya pelaku. Okay, saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.